dan bernabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Setuanya Allah menamakan surah ini dengan surah Al-Hadid. Al-Hadid maknanya besi. Besi adalah galian logam, logam galian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Galian yang keras daripada batu yang ada dalamnya besi, bercampur dengan besi. Daripada besi manusia boleh mengambil faedah bermacam-macam. Faedah untuk membuat bangunan-bangunan kediaman mereka. Mesti ada besi untuk buat bangunan kediaman. Tak ada besi tak boleh. Nak buat rumah kayu pun kena ada paku juga. Mesti ada besi. Hari ini kena sediakan besi nak buat rumah batu. Kalau tak ada besi tak boleh utuh. Untuk buat bangunan dan untuk jadikan kenderaan. Besi digunakan untuk kenderaan yang kita naiki. Dijadikan alat untuk kita mencari rezeki. Enjin jentera buat pada besi. Cakur, cok cakur buat pada besi. Mata kain buat pada besi. Alat nak menyambang, meniaga buat daripada besi. Daripada besi dijadikan berbagai-bagai alat untuk manusia mencari makan. Dan besi juga dijadikan alat untuk senjata mempertahankan diri dan menyerang musuh. Zaman dahulu daripada besi dicipta pedang, lembing, panah, keris, tombak dan sebagainya. Hari ini mereka jadikan besi untuk buat kapal terbang, untuk roket, meriam, senjata ringan, senjata berat. Mesti ada besi. Bom mesti ada besi. Kapal selam kena ada besi. Menggunakan besi untuk dijadikan senjata, dijadikan bahan alat untuk kehidupan, untuk kediaman dan sebagainya. Itulah hikmat Allah Ta'ala menjadikan besi. Allah Ta'ala namakan surah ini dengan suratul Hadid, surah besi. Besi adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tidak terhingga rahmatnya Allah, pemurah dan penyayangnya di dunia dan di akhirat kepada orang Islam saja, Islam dan kafir dua-dua sekali, manusia dan binatang, pohon kayu dan lain-lain. Allah Ta'ala memberi rahmat pada semua. Sabbahadillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Mengucap tasbih kepada Allah dan kerana Allah oleh apa sahaja yang ada di langit dan bumi, sama ada makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Mereka mengucap tasbih. Makhluk yang boleh bercakap, malaikat-malaikat di langit, manusia yang ada di bumi, makhluk yang hidup, binatang-binatang, makhluk yang jumud yang tak bergerak, pohon kayu, termasuk batu-batu dan lain-lain lagi. Semuanya mengucap tasbih, mempersucikan Allah daripada segala kekurangan, sifat yang tidak layak dengan ketuhanannya, yang tidak ada sekutu baginya. Allah Tuhan yang satu. Semua makhluk mengucap tasbih, sama ada yang berakal dan yang tidak berakal, semua bertasbih, termasuk yang tak bercakap. Para ulama berkhilaf bagaimana kayu dan batu yang mati boleh bertasbih. Setengah ulama mengatakan menjadi dalil kepada keesaan Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipahami daripada wujudnya. Semua itu dengan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah ulama mengatakan bahawa makhluk-makhluk itu juga bercakap dengan bahasa yang kita tidak faham, yang kita tidak mengerti. Kerana firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu malaikat mengucap tasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Dan Allah menyebut dalam Quran, bukit buka bertasbih
bersama dengan Nabi Daud alaihi salam. Ini dalil para ulama yang mengatakan bahawa batu-batu juga bertasbih. Bukan saja makhluk-makhluk yang bercakap. Sama ada makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Bagaimana manusia tidak mahu bertasbih? Manusia tidak mahu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang boleh menentang Allah taala. Allah taala itu maha mulia, maha perkasa. Tidak ada siapa yang boleh mengatasi Allah taala. Yang paling mulia, yang paling kuat, yang paling gagah, tak boleh lawan Allah taala. Semua kuasa-kuasa besar dunia ditelan oleh zaman, silih berganti. Hanya kerajaan Allah taala yang kekal selama-lamanya. Oleh kerana itu, kita naklah menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya milik segala langit dan bumi. Semua makhluk itu milik Allah taala. Bukan saja milik, dia menjadikannya, bahkan dia memerintahnya. Kalau Allah taala tidak menjadikannya, tak ada semua perkara itu. Dan semua perkara itu berada di bawah perintah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap makhluk ada peraturan, ada undang-undang dia. Kita tak boleh ubah undang-undang yang Tuhan jadikan pada makhluk-makhluk itu. Kita tak boleh pergi kambing dalam khatam. Tak boleh pergi ikan di atas darat. Itu undang-undang yang Allah taala tetap sebagai contoh. Kalau kita pindah, mampu rosak. Begitulah sekiranya manusia mengerjakan yang haram, rosak. Meninggalkan yang halal, rosak. Sebagaimana juga kita meminda kejadian semula jadi yang kita lihat sendiri. Ambil padi tanah dalam laut, mampu tak hidup. Itu berlainan dengan peraturan yang Tuhan buat. Begitulah orang yang minum arak, orang yang isap dadah, maka jadi punah tubuh badan dia kerana tak ikut peraturan kejadian yang Tuhan tetapkan. Semua yang dihalalkan adalah baik, semua yang diharamkan adalah mudarat. Allah taala membahagi-bahagikan peranan makhluk-makhluk ini di bawah perintahnya. Jangan kita pindah pembahagian ini. Arak bukan untuk minum, untuk diperam, dibuat cuka selepas daripadanya, ataupun diambil bahan daripadanya untuk menjadi faedah-faedah yang lain. Bukan untuk minum. Racun bukan untuk makan, kegunaannya untuk lain. Jangan kita guna benda yang Allah Ta'ala tak beri kita guna dengan cara yang sebenar. Ada guna untuk makan, atau guna untuk obat, atau ada guna untuk baju. Kalau guna untuk baju, kita buat makanan. Tak boleh. Hak baju lah, jangan pergi gomong, pergi makan baju buat macam nasi. Tak boleh. Itu meminda peraturan yang Tuhan buat. Semuanya berada di bawah milik dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lawan undang-undang Allah. Kalau lawan undang-undang Allah, rosak kita Allah taala, tak ada apa-apa. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup dan dia yang mematikan. Yang menghidupkan daripada tidak ada kepada ada. Tak ada langsung, Allah taala boleh mengadakan. Dan Allah taala boleh mematikan. Termasuklah menghidupkan yang sudah mati untuk melakukan kiamat. Itu yang terbesar, yang terpenting daripada segala-galanya. Setelah berlakunya kiamat, Allah taala boleh bangkitkan semula satu kehidupan yang lain. Bila Allah taala janji begitu, maka janji itu mesti berlaku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, Allah, di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Sama ada yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, tak boleh melemahkan Allah Ta'ala.
Kerana kekuasaan Allah Ta'ala tidak kurang sedikit pun. Bukan macam gagah kita terhad, ada kelemahan yang banyak. Adapun kekuasaan Allah Ta'ala tidak ada kelemahan sedikit pun. Tidak ada siapa yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Kerana kuasa Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Dan kuasanya di atas tiap-tiap sesuatu. Sama ada yang zahir ataupun yang gaib, yang tersembunyi. Manusia-manusia yang zahir, yang boleh kita nampak, binatang-binatang yang zahir, termasuklah jin makhluk yang gaib, iblis yang gaib, syaitan yang gaib, malaikat makhluk yang baik yang gaib, tak boleh lari kepada Allah Ta'ala. Kerana tidak ada beza antara zahir dan gaib di sisi Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala nampak belaka, Allah Ta'ala tahu belaka, Allah Ta'ala dengar belaka, dan semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.